Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Sidang pendengar, bertemu kita sekali lagi dalam Bicara Ilmu PPD Tanah Merah untuk hari ini. Sidang pendengar yang dikasih sekalian, pada 2 slot pada minggu lepas saya telah membicarakan tentang teka-teki Imam Al-Ghazali. 6 teka-teki tersebut belum kita selesaikan dan kita sambung pada kali ini, yang mana Imam Al-Ghazali menanyakan perkara yang paling besar dalam dunia ini, jawapannya nafsu. Perkara yang paling berat namanya amanah. Kita belum selesaikan lagi di tajuk amanah ini. Amanah ini maknanya tanggungjawab. Kita tanggung dan kita jawab di akhirat nanti. Apa yang kita benda besar, perkara besar yang perlu kita bertanggungjawab? Yang pertama, kita bertanggungjawab terhadap diri kita sendiri. Kerana kita tidak boleh swastakan diri kita. Kita tidak boleh syariatkan diri kita. Kita yang urus diri kita. Kita jaga kita. Perkara apa yang perlu kita jaga? 2 hal yang besar dalam kehidupan. Pertama, kita perlu menjaga qalbu kita. Dan yang kedua, kita perlu menjaga minda kita. Okey, itu sebagai ulang kaji. Dan kita masuk kepada yang kedua. Tanggungjawab besar yang kedua, iaitu menguruskan keluarga. Mengapa kita perlu bertanggungjawab terhadap pengurusan keluarga? Kerana kita yang memilih untuk berkeluarga. Kalau masih ingat lagi, yang lelaki, si suami, contohnya, apabila Pak Imam juru nikah goncang tangan kita dulu, dia katakan, aku nikahkan, akan dikau berwakil-walikan bapanya kepada hamba dengan mas kawin RM5,000 tunai. Maka kita jawab waktu tu, masa tu baru balik kursus Inggeris, terus jawab, yes I do. Apabila jawab yes I do ataupun aku terimalah nikahnya, maka pada waktu itu tertanggunglah di atas batu jemala pati. Tertanggung apa? Tertanggung tanggungjawab mengurus keluarga. Dan apa perkara yang perlu diberi keutamaan dalam mengurus keluarga? 2 perkara besar. Pertama, memastikan keluarga yang bahagia. Kerana disitulah pasangan hidup dengan bahagia, dan yang memastikan anak-anak hidup dalam keadaan yang tenang, sakinah, mawaddah dan warahmah. Walaupun isteri tak nama sakinah, tetapi membawa ketenangan, tidak bernama warahmah, mawaddah, kasih sayang dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yang besar, iaitu mengurus keluarga dari segi memastikan anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak yang cemerlang, gemilang, terbilang, anak-anak yang soleh, anak-anak yang musleh, anak-anak yang baik, dan anak-anak yang membawa kebaikan kepada orang lain. Itulah dia generasi yang soleh. Dan dalam hal ini, dalam surah Al-Furqan ayat 74, suatu doa yang Tuhan nyatakan, yang masuk dalam Al-Quran, maknanya Allah memberi skrip kepada kita bagaimana untuk kita melaksanakan tugasan ini, iaitu doa yang berbunyi, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu namanya skrip yang Tuhan berikan kepada kita. Maknanya, kalau nak mudah faham, bahawasanya Tuhan suruh kita minta dengan dia. Benda yang perlu dalam hidup ini banyak, kereta perlu, rumah perlu, makanan perlu, tetapi bagaimana nak dapatkan? Tuhan tak ajar secara skrip satu persatu nak minta yang bagaimana. Tetapi dalam soal zuriat ini, Tuhan berikan kita skrip, iaitu Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami pasangan dan anak-anak yang qurrata a'yun,
Maksud qurrata a'yun di sini yang menenangkan hati, yang menggembirakan hati, yang menyebabkan kita tak serabut ulu, yang menyebabkan kita tidak menjadi dalam keadaan keluh kesah dan sebagainya, kerana anak-anak ataupun keluarga yang berjaya. Sebab itulah saya teringat kepada satu kisah apabila seorang bapa mengadu kepada Khalifah Umar Al-Khattab, menyatakan, wahai Khalifah, anakku derhaka kepadaku, dia bagi tahu begitu begini apa yang anak dia buat terhadap dia. Maka Khalifah memanggil anak tersebut. Maka bila dipanggil anak, dia tanya, betulkah kamu buat begitu pada ayah kamu? Anak ini jawab, Tuan ya Khalifah, sebelum saya menjawab soalan Tuan, saya nak tanya. Apa itu soalan? Soalannya dia tanya, kalau saya ada hak terhadap ayah saya, maka saya nak tanya Khalifah, ada hak ke tidak, iaitu ayah terhadap anak? Khalifah menjawab, ya betul, ada hak ayah terhadap anak. Apa hak ayah terhadap anak? Ada 3 hak yang besar. Pertama, mencari ibu yang terbaik untuk anak tersebut. Yang kedua, memberi nama yang terbaik untuk anak tersebut. Yang ketiga, mengajar perkara yang terbaik. Apa itu perkara yang terbaik? Yaitu mengajar Al-Quran kepada anak. Lantas anak itu menjawab kepada Khalifah, wahai Khalifah, ketiga-tiga itu bapa saya tidak melaksanakannya. Keturunan ibu saya adalah keturunan yang tidak baik, keturunan yang jahat. Nama saya pula, jika diterjemahkan, bermakna sejenis binatang. Dan yang ketiga, bapa saya tak pernah mengajar saya Al-Quran. Maka Sayyidina Umar memanggil bapa tersebut dan memberitahu bahawa sebenarnya sebelum kamu bapa anak kamu derhaka kepada kamu sebenarnya dahulu derhaka kepada anak kamu. Jadi itulah dia tanggungjawab kita. Apa yang dikatakan, kalau kita nampak anak kita jadi tak baik apa sebagainya, kita kena ukur, kita kena muhasabah diri kita. Mungkin ada yang tak kena kita lakukan. Oleh sebab itu kita buatlah pembaikian, istighfar banyak-banyak, minta ampun banyak-banyak. Sejarah lama itu cerita lama. Yang sekarang kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam soal untuk menjadi anak yang baik ini, bertuah kalau keluarga memiliki anak yang lembut hatinya. Anak-anak yang lembut hati ini maknanya mudah dinasihati, mudah diberi panduan, senang untuk berurusan, anak yang dengar kata, anak yang tidak melawan. Itu namanya anak yang lembut hati. Bagaimana untuk melembutkan hati anak? 2 faktor yang utama yang saya nak nyatakan di sini sebagai penutup. Yang pertama ialah ibu dan ayah perlu melakukan amalan-amalan kerohanian untuk melembutkan hati. Soal beri nasihat, pukul, ngepek dan sebagainya, itu satu soal. Soal yang kedua ialah bagaimana kita menggunakan pendekatan kerohanian agar anak-anak kita ini lembut hatinya. Maka banyakkanlah berdoa, baca ayat-ayat yang tertentu, surah-surah yang tertentu, pohon dengan selawat, tasbih, istighfar dan sebagainya. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang lembut hati dan insya Allah kita mudah untuk mengendalikannya. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita berada dalam keadaan sakinah, mawaddah dan warahmah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.